Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi hari ni saya nak sharekan kat korang beberapa perkara yang boleh melingkupkan masa depan anda, iaitu dengan membuat anda bankrupt. Jadi ada berbagai hutang-hutang ini yang korang kena elakkan, ataupun kalau korang nak ambil pun korang kena justify dengan sebaik mungkin lah, sama ada anda layak ataupun anda perlukan hutang-hutang tersebut. Jadi saya juga akan share lah beberapa tips yang boleh korang guna untuk tackle masalah yang kita akan hadapi ini, especially orang muda lah kan. Orang muda memang darahnya panas, memang kalau boleh semua loan dia nak kereta, rumah, lagi mana gaji dia mampus lagi tu dia akan sebat je, dan at the end ada kata timbulnya satu masalah daripada gaji dia, memang dia akan terus lingkup lah. Jadi 3 jenis hutang yang paling common di dalam Malaysia. Yang pertama adalah kereta, rumah dan juga personal loan ataupun credit card lah. 3 benda ini memang sangat kritikal, yang mana kereta lah yang paling kritikal, yang ianya telah pun membuat ramai orang muda lingkup dengan sangat-sangat teruk lah. Kereta adalah kategori aset yang paling senang depreciate, atau bahasa Melayunya adalah dengan susut nilai, jatuh harga. Macam korang tahu, apabila korang beli sebuah kereta yang baru, korang keluar sahaja kedai kereta ataupun dealership, harganya akan terus jatuh 10%. Maknanya tak kedai dengan tak jalan raya, keluar je tu memang terus jatuh harga dengan sangat-sangat mendadak. And secara formulanya memang setiap tahun kereta yang korang beli harganya akan susut nilai 10 ke 20% setiap tahun. Contoh kalau korang beli kereta yang harganya 1 juta, tahun depan harganya akan jadi 900,000 sahaja. Nampak tak korang rugi 100,000 geng, macam tu je, tanpa buat apa rugi 100,000 dalam masa setahun sahaja. Tu kalau 100,000. Kalau korang dapat kereta yang lagi senang jatuh nilai, boleh sehingga ke 20% ataupun korang rugi 200,000, macam tu saja. Korang suka ke rugi duit? Jadi kalau korang nak jimat, korang bolehlah tengok ada secondary market ataupun kereta second hand, di mana harga kereta lebih murah lah daripada harga kereta baru, which is logik lah kan. Kereta second lagi lama, kereta tu memang lagi murah lah. So korang tengok bajet korang lah. Kalau bajet besar boleh beli kereta yang baru, bajet kecil belilah kereta yang dah lama. Bukan sahaja harga kereta yang korang perlu take note, banyak lagi benda yang korang kena tengok, iaitu road tax, insurance, maintenance. Benda ni lah yang akan membantu anda untuk menjadi bankrupt, sebab kita tak fikir benda ni, insurans, maintenance, kita hanya fikir untuk bayaran bulanan saja. Benda yang macam ni kita takkan nampak lah, insurans, road tax, maintenance ni semua kan. But maintenance ni dia boleh jadi sakit gila, especially kalau korang beli kereta yang mempunyai CC yang besar. Contohnya Audi R8 yang mana harganya murah je, dalam 200-300 ribu untuk kereta kategori super car. CC nya adalah 5200 cc, 5.2 liter. Depend lah, ada yang V8, ada yang V10, yang top end nya 5000 cc geng. 5000 kali ganda CC nya daripada kereta Pro 2 saya kat bawah tu. So kalau campur road tax dengan insurans, memang confirm lah 20k setahun macam tu saja korang kena spend untuk benda tu lah. Belum lagi tayar mestilah kena pakai yang top, sebab tayar tu nyawa kereta lah, dia yang melekatkan anda dengan jalan. Kalau tayar barai, korang pun akan barai. Lepas tu campur lagi dengan depreciation 10% setahun. So kalau kereta 300,000 tolak dengan 10%, setiap tahun korang akan rugi 30k. Tahun akan rugi. Korang memang takkan kaya lah, makin rugi, kecuali korang pandailah menggunakan kereta tu untuk menjana income. Macam mana korang buat saya pun tak tahu, tapi banyaklah artis-artis ataupun orang di luar sana, dia beli bukan saja-sajalah, dia akan memberi benefit lah at the end. So korang kena justify kan lah, berbaloi ke saya beli kereta ni, ataupun hanya nak berlagak yang di mana ianya tak memberi income pada saya lah. Kalau dia beri income, good. Kalau dia tak bagi income, jangan. Hanya korang saja boleh decide kereta ni bagi income ke tak. Jadi harga maksimum ataupun harga yang direkomendkan untuk korang beli kereta, harganya mestilah tidak boleh lebih daripada gaji setahun korang. So kalau korang gaji 3,000 sebulan, maksimum harga kereta adalah 36k setahun. Jadi bila kita buat macam ni, memang terus korang boleh nampak lah option yang korang ada. Walaupun gaji korang 3k, walaupun korang layak kereta apa, Honda semua, tapi sekarang bila kita guna formula ni, option korang terus limited. Sama ada Azia, Beza, Saga ataupun hanya kereta second hand saja. Benda ini banyaklah disuggestkan, sebab benda yang saya cakap tadi lah, maintenance, road tax, benda yang korang tak nampak ni lah yang akan sakitkan korang nantinya, yang mana membuatkan sebenarnya anda tak mampulah nak jaga kereta ni sebenarnya. Benda-benda yang tak nampak ni. So bila korang menggunakan formula maksimum harga kereta yang korang boleh beli dengan 12 gaji bulan ini, dia terus akan memberi kelegaan lah kepada korang punya cash flow ataupun korang punya kewangan pada masa hadapan. Kalau ikut salesman, memang dia akan bagi kereta Honda apa semua, memang bagi yang paling mahalnya, tapi at the end korang lah yang akan sengsara. Salesman akan bahagialah sebab dah dapat komisen yang masuk. So pandai-pandailah korang decide kereta yang terbaik untuk korang. Janganlah kita terpengaruh dengan kawan, sebab saya sendiri pun saya pakai kereta Pro
Pro 2 1000cc saja. Tengok kawan saya, Encik Norman saya pun pakai Honda, memang gila-gila lah kan. Tapi saya tak pengaruh, saya hanya fikir cash flow untuk saya sendirilah. Sebab apa? Saya yang bayar, bukan kawan saya yang bayar. So saya disalahkan masa depan saya. So kita jangan terpengaruh dengan kawan-kawan ataupun terpengaruh dengan influencer kan. Kita ikut contoh yang baik lah. Jadi hutang kedua yang banyak membangkrutkan orang muda adalah hutang rumah. Dan biasanya hutang rumah ini kita panggil sebagai mortgage, yang bermaksud debt pledge, atau dengan nama lainnya adalah hutang sampai mati dalam bahasa Old French. Dia beri nama hutang sampai mati ataupun debt pledge ni sebab tempohnya memang sangat lama, iaitu 35 ke 40 tahun lah untuk orang Malaysia. So biasanya dia akan ada cut off lah pada umur 70 tahun. So maksimum tu depend lah. Kalau korang buat loan umur 25, memang korang boleh dapat lah maksimum tempo tu. Tapi kalau korang nak buat loan umur 40 ke 50 ke, so dia akan cut lah korang punya tempo maksimum pinjaman tadi. Jadi daripada sini saja korang dah boleh nampak lah yang di mana hutang ni akan ikut korang sampai mati. So lagi tak ada keperluan untuk korang beli, korang janganlah beli rumah. Contohnya macam even sekarang korang kerja kan, kerja tu tak akan tetap lah. Boleh jadi korang akan kena buang ataupun korang akan pindah. Biasanya pindah lah. So bila korang dah kena pindah, rumah yang korang beli tadi korang kena buat apa? Korang terpaksa lah bayar sampai lah korang tu krepot lah umur 70-60 tahun kan. Memang dah krepot lah. So at the end of the day, korang dah kena pindah, korang kena sewa rumah lain. Jadi kalau korang sewa kan, most of the time korang tak akan dapat balik lah apa yang korang bayar. Maknanya korang punya cash flow tu akan bleeding lah. Sebab apa? Adanya maintenance fee, sinking fund, ada cukai pintu, macam-macam cukai lah. Bila korang kena bayar rumah korang sendiri, and then korang dah pindah kan, korang kena sewa kan, korang memang tak mampu lah sebab korang kena bayar untuk 2 rumah. Itu adalah perfect recipe untuk korang lingkup lah. Memang korang tak mampu sebenarnya. So kalau korang nak rumah murah, terdapat pelbagai lah inisiatif daripada kerajaan seperti skim Rumah Rakyat Malaysia ataupun Prima, My Home, Rumah Selangorku dan banyak lah. Tapi waiting list memang kau-kau ya. Jadi tips untuk hutang rumah ni, better lah korang tak melebihi 50% daripada gaji bulanan. Sebab rumah ni memang nak tak nak memang korang kena belilah. Macam kereta kalau tak beli pun korang boleh survive lagi lah. Boleh naik motor ataupun public transport. Tapi rumah memang korang kena ada rumah lah. Sebab harga rumah sekarang mahal sangat kan. Rumah yang satu bilik pun kalau dekat Selangor ataupun kawasan yang prime location, 1k per month bayaran sewa. Itu pun satu bilik, tak pun 2 bilik, tak pun rumah studio je. Kalau gaji baru 2,000 memang dah terus paruh kan. Kalau boleh kurang lah pada 50%. Jadi kat sini saya nak share lah DSR, ataupun bila korang nak apply rumah, korang perlu mencapai DSR inilah. DSR ni maksudnya adalah Debt Service Ratio. Dan setiap bank ini mempunyai DSR yang lain-lain. Sebab saya rasa benda ni kita tak nampak. Saya pun terjumpa benda ni dululah. Saya rasa why not saya share, sebab benda ni menarik sebenarnya. Sebab benda ni tak ramai yang tahu. Jadi kalau korang kerja CIMB, gaji bersih korang bawah 3k, max DSR adalah 65%. Kalau lebih daripada 3k, 75%. Lagi tinggi gaji bersih korang, lagi besar lah DSR korang. RHB 60%. So kita tengok yang paling rendah, yang paling tinggi lah. So Maybank ini gaji bersih korang bawah daripada 3.5k, max DSR korang hanya 40% saja. Maksudnya gaji korang hanya 40% saja boleh digunakan untuk loan. Loan ni 40% ni masuk semualah. Loan kereta, loan rumah, semua benda tak boleh membeli 40% kalau gaji korang bawah 3.5k. Memang Maybank ni memang susah lah korang nak beli rumah. Kalau lebih 3.5 barulah korang boleh dapat 70%. So biasanya orang akan pergi ke Hong Leong Bank. Sebab apa? Tengok ni. Advantage yang Hong Leong Bank ni adalah sebab apa? DSR dia adalah 80% and rendah juga daripada 3k. Nampak? Kalau Maybank 3.5 40%, tapi kalau untuk Hong Leong Bank lebih daripada 3k korang dapat 60%, 80%. Kalau rendah pun dapat 60%. Hampir nak sama level dengan Maybank ni. Dia adalah cara dia kan. Macam mana dia nak recoup dia punya risiko, nak recoup dia punya investment, pelaburan dia kan, dengan cara rate yang lebih tinggi lah. So itulah risiko yang dia ambil. Dia ambil risiko, dia bagi dekat semua orang yang gaji rendah. Max DSR memang kalau 80% ni memang hidup korang bayar hutang je. Lepas tu korang ada 20% saja untuk survive. Minyak semua kan. So memang kau lah sebenarnya, memang hidup korang bayar loan je. So itulah cerita tentang DSR. Jenis hutang yang ketiga yang banyaklah membangkrutkan orang-orang muda kita ataupun orang Malaysia adalah personal loan ataupun credit card. Jadi personal loan ni boleh jadi macam-macam lah. Korang akan dapat duit segelebu and suka hati korang lah nak buat apa dengan personal loan ini. Dan biasanya kita dengar personal loan ini digunakan untuk kahwin lah. Sebab apa? Kahwin memang sangat mahal. Duit hantaran, duit majlis je dah berapa? Duit hantaran common pun 10 ke 15k lah. Lepas tu duit majlis lagi dah berapa geng. Jadi kalau korang nak kumpul tu pun dah berapa tahun kan. Biasanya diorang akan ambil personal loan sebab diorang tak nak awet diorang kena rampas lah. So memang diorang akan nak cepat kan. So nak tak nak diorang akan buat personal loan jugalah at the end. Biasanya macam tu lah diorang nak mempercepatkan supaya
supaya tak kena rampas. Tapi kesannya adalah korang akan mulakan perkahwinan korang dengan kesiasaan dunia dan riba ataupun interest. So korang punya starting tu korangnya dah sakit lah, memang sakit lah sebenarnya. Memang tak digalakkan langsung, tapi korang punya kahwinan takkan nak halang kan. Selain itu personal loan banyak buat bisnes lah, buat bisnes SME, tapi benda ni memang sangat-sangat risiko lah. Sebab apa? Bila orang buat bisnes ni menggunakan personal loan ataupun loan, mostly diorang baru first time lah, maknanya dia main henjut je, tapi dia orang tak nampak pun the nature of the business, berapa cash flow semua kan. Memang possible ke nak buat profit? Tak ada, dia orang main langkah je, mostly macam tu lah. Benda ni merupakan sebuah critical issue lah dekat South Korea. Memang most of the SME, small media enterprise memang sangat-sangat nazak ataupun dah tak mampu lah nak bayar, especially masa COVID. So itu adalah most common use of the personal loan lah. Banyak lah kadang-kadang buat beli tanah, sebab tanah kan dia tak ada tangible asset ataupun benda yang boleh dicagarkan kan. So biasanya dapat sikit lah, dalam 50% saja loan untuk tanah. So nak tak nak kenalah buat personal loan. So banyak use kati korang nak buat personal loan ni. Ada yang sampai mengarut-ngarut tu suruh beli kereta guna personal loan lah. Padahal ada je hire purchase kan. Kalau beli rumah ada je home financing. So personal loan ni dia punya interest rate pun sangat tinggi. So memang tak digalakkan lah untuk orang menggunakan personal loan ni. Jadi seterusnya lah credit card lah. Jadi credit card juga memang sangat-sangat melingkupkan orang jugalah. Sebab apa? Credit card ni memang sangat senang untuk apply kalau korang gaji lebih daripada 2.4k dan ke atas lah. Sebab kalau bawah pada tu memang mostly bank memang takkan bagilah. Sebab ya kalau dengan gaji 1,500 korang nak survive pun tak boleh, memang taklah nak bagi credit card kan. Memang confirm dia tak bayar. So diorang dah kaji sebenarnya dengan gaji berapa banyak mana baru korang ada kebolehan nak bayarnya elok lah. Tapi 2.4k pun tak adalah banyak sangat gaji kan. Dia ada dia punya risk tolerance dia. Sebab apa? Bila orang tak bayar, diorang akan dapat interest. Dia nak kejarkan orang yang tak bayar ataupun orang yang bayar lambat ni. Sebab apa? Dia dapat interest. Dan nak apply kad kredit ni memang sangat senang lah. Sebab apa? Sekarang ni semuanya online. Saya apply kad kredit saya online saja. Tiba-tiba dapat dalam mailbox, terus dapat kad, terus boleh guna swat. Memang jadi ninja lah. Nampak je kedai, terus tap. Nampak je semua benda nak tap. Parking pun pakai kredit kad. Memang sangat-sangat seronok lah kredit kad ni, tak payah fikir pun. Dan dia adalah beberapa benefit dia. Contohnya dapat cashback ke, dapat petrol ke, dapat air reward ke kapal terbang kan. Macam saya guna Shopee dan saya dapatlah tiap-tiap bulan dapat dalam 5,000 coin ataupun RM50 diskaun lah setiap bulan. Bagi saya menarik lah kan. Sebab yalah, memang kita akan guna Shopee, bila beli barang boleh tolak Shopee coin. So memang terbaik lah. Jadi benda ni memang sangat depend lah kepada card provider. Gift ni memang sangat-sangat berbeza dan setiap card tu memang berbeza lah. Jadi hati korang lah, korang pilih lah mana yang menarik untuk korang. Jadi keburukan kad kredit ni, dia punya interest memang sangat-sangat kau-kau. Jadi kita dah nampak lah, biasanya home dengan hire purchase ataupun kereta punya loan ni sama level lah, lebih kurang je. Second adalah personal loan. Yang paling tinggi level dia adalah kad kredit punya interest, which is belasan persen lah untuk setahun. Memang kau-kau. Dividen ataupun interest korang di ASB hanyalah 5% sahaja, tetapi untuk kad kredit 3 kali ganda, iaitu belasan ataupun 15% lah setahun. So di sinilah di mana ramai yang akan terciduk ataupun mengalami bankrupt lah. Tapi taklah bankrupt, sebab bankrupt amountnya mestilah lebih daripada 100k. Biasanya kad kredit limit dia tak banyak lah. Untuk orang-orang macam kita ni tak banyak lah, tapi mungkin untuk CEO ke apa kan, yang tu banyak lah kan. Sebab apa? Limit kad kredit ni kita akan ikut gaji kita lah. Biasanya adalah setahun gaji kita. So kalau gaji kita 36k, kita akan dapat kad 36k. Tapi depend lah juga, biasanya macam tu lah. Jadi antara advantage yang paling kritikal untuk kad kredit ni adalah di mana dia mempunyai security ataupun ketenangan minda lah. Sebab apa? Apabila kita menggunakan kad kredit itu, duit yang kita spend tu adalah duit bank, duit yang dimiliki oleh bank. Sebab saya sendiri pun memang dalam bank saya memang hanya ada RM1,000 saja. Memang saya akan letak seminimumnya. Sebab apa? Kalau korang perasan sekarang ini banyak isu yang di mana duit dalam bank kena curi, tiba-tiba hilang, lesap saja. Sebab itulah memang saya tak akan simpan duit yang banyak dalam bank. Saya akan gunakan duit bank, iaitu kad kredit, barulah saya akan bayar. Bila saya bayar apa-apa, bank lah yang akan bayar untuk saya, lepas tu barulah saya akan bayar kepada bank. Jadi bank ni akan jadi orang tengah. So andai kata kena scam ke, kena curi ke, duit bank yang akan kena ambil. So dekat sini bank akan cuba sebaik mungkin untuk dapatkan balik duit tu. Sebab apa? Duit tu adalah duit bank. Contohnya tiba-tiba dapat yang sebuah transaksi yang berlaku di hotel, tapi korang duduk sini kan, korang duduk rumah je elok tapi tiba-tiba ada orang guna kat korang dekat hotel luar negara ke apa kan. So memang transaksi itu boleh di revoke lah ataupun di cancel kan. Sebab apa? Bank memang akan buat lah, sebab tu duit dia kan, memang takkanlah dia nak spend kalau dia tahu benda tu berisiko kan, merugikan dia. Sebab apa? Memang user dia tak guna, lepas tu orang lain yang guna, bank memang takkan rugilah, sebab tu duit dia. So dia memang akan jagalah orang yang menggunakan kad kredit ni. Jadi untuk apply kad kredit ni, korang kena pilih yang mana paling sesuai untuk anda lah. Contohnya anda suka isi minyak, anda guna
gunalah kad kredit yang memberi banyak insentif apabila korang isi minyak. Kalau korang suka terbang, korang ataupun fly ke luar negara, air miles, korang carilah kad kredit yang banyak memberi reward dalam air miles dalam penerbangan. And macam saya suka guna Shopee. Sekarang kan online, saya apply untuk kad Maybank Shopee yang mana ia yang banyak memberi saya reward di Shopee. And apabila korang dah ada kad kredit tu, make sure lah korang tak overuse. Korang jangan swipe sana sini tanpa mengira perbelanjaan yang telah pun korang lakukan, which is perfect formula lah. Maknanya cash flow, duit korang masuk dengan duit yang korang belanja, duit keluar terlebih. Memang ini adalah kegemaran bank lah. Memang bank suka lah orang yang macam ni. Tapi korang lah yang lingkup kena bayar interest yang sangat tinggi. So make sure lah korang kena bayar semua tunggakan yang korang buat, perbelanjaan yang korang buat, supaya tidak dikenakan kadar faedah yang paling tinggi dalam dunia ini. So guys, ini adalah 3 contoh jenis hutang yang banyak melingkupkan orang-orang Malaysia, especially orang muda di luar sana. So make sure korang belajar sedikit sebanyak untuk manage duit korang dan tidak terjebak dalam hutang-hutang yang jahat inilah. Kalau hutang baik, carry on. Tapi kalau hutang jahat, avoid lah in every way. So guys, terima kasih banyak menonton. Kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.